Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 karangan Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatih. Jadi kita sedang baca muqaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi Imam Nawawi berkata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita dah bincangkan semalam. Jadi hari ini kita sambung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Jadi kita bincangkan lafaz kedua, ayat kedua, iaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk penghayatan kita bagi lafaz yang pertama daripada surah Fatihah tersebut, jadi kita cuba mengkaji lafaz Alhamdu pada diri kita. Maksudnya apabila kita membaca Alhamdulillah, kita cuba mengaitkan lafaz kepujian tu dengan apa yang ada pada diri kita, kemudian kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita tadi memperincikan alhamdu pada diri kita, kita boleh bahagikan kepada tiga. Pertama ialah daripada sudut perbuatan. Yang kedua daripada sudut sifat. Yang ketiga daripada sudut zat. Okay, jadi ada tiga perincian lafaz alhamdu yang boleh kita fahami pada diri kita sendiri agar kita boleh menghayatinya setiap kali kita membaca alhamdulillah. Kerana perkara yang kita rasai sendiri, perkara yang kita alami sendiri, lebih senang untuk kita memahami alhamdu tersebut dibandingkan dengan perkara di luar. Sekiranya kita berjaya memahami alhamdu pada diri kita, maka barulah boleh kita tadi memahami alhamdu pada perkara yang tidak bersambung dengan diri kita. Jadi lafaz alhamdu pada diri kita, yang pertama sekali kita dah bincangkan ialah perbuatan. Jadi apabila kita melakukan sesuatu perbuatan seperti solat, maka kita kena beriktikad bahawa perbuatan solat tersebut lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan yang terpuji tersebut, merendah diri, rukuk, sujud, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu tidak kita berasa hebat, tidak kita berasa kita mempunyai amalan, tidak kita berasa kita tadi manusia yang mencipta perbuatannya sendiri. Kemudian sebagai contohnya apabila kita membaca Al-Quran, kita membaca, kita memandang kepada Al-Quran, kita menggerakkan lidah, kita mengeluarkan suara, maka itulah satu perbuatan yang baik, yang terpuji. Itu pun kita sandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala perbuatan dalam hidup kita sandarkanlah kepada Allah. Seperti kita tadi mendidik anak-anak, kan, isteri berkhidmat kepada suami, anak berkhidmat kepada kedua ibu bapa,
kesemua perbuatan tersebut hendaklah disandarkan kepada lillahi rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian pertama daripada makna alhamdu, ialah perbuatan kita sendiri. Maksud jangan sekali-kali kita kata aku mempunyai perbuatan yang hebat. Kan perbuatan inilah yang menyebabkan aku berjaya. Kan perbuatan inilah yang menyebabkan aku tadi dikenali, ataupun perbuatan inilah yang menghasilkan kejayaan pada diriku. Maka itu ialah satu menyengutukan Allah secara tersembunyi yang perlu kita elakkan. Yang kedua, yang boleh kita fahami daripada lafaz alhamdu ialah sifat. Jadi sifat ni yang mudah untuk kita fahami seperti ilmu. Maksudnya kita semua dikurniakan dengan ilmu. Masing-masing ada kemahiran masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menzahirkan ilmunya pada setiap manusia. Jadi setiap manusia dia ada satu bahagian daripada ilmu yang Allah khususkan kepadanya. So kurang-kurangnya ilmu tentang menjahit. Contohnya yang dia mahir, tak ada ilmu menjahit tersebut kepada orang lain. Kan seseorang tadi dia berkemahiran untuk menangkap ikan, maka ilmu kemahiran menangkap ikan tersebut tak ada kepada petani. Kan orang tadi ada ilmu bercucuk tanam, tahu macam mana cara, masa, tempat, keadaan, air, tanah yang sesuai, maka ilmu tersebut tak ada pada orang lain. Jadi apa saja ilmu, sebagai contohnya yang ada pada diri kita, yang kita rasa kita sendiri pergi belajar, walaupun kita rasa kita yang menghafal, walaupun kita rasa kita pergi sekolah, walaupun kita rasa kita yang bersungguh-sungguh belajar, berusaha kursus, bengkel dan sebagainya, maka hendaklah kita kembalikan alhamdu daripada sudut ilmu tersebut lillahi rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita kata, ya Allah, ini ialah ilmu kamu yang kamu pinjamkan kepadaku. Bersyukur wahai Allah Ta'ala, kamu beri kefahaman kepadaku. Bersyukur wahai Allah Ta'ala, berikan ilmu, kemahiran dan seumpamanya. Jadi ilmu tu kita kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada sudut sifat. Pertama kita dah bincangkan perbuatan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul yang kedua ialah ilmu. Juga kita ialah sifat. Sebagai contohnya ilmu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara sifat lain lagi yang kita gunakan sehari-harian seperti penglihatan. Maksudnya kita melihat. Kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat, iaitu al-basar, penglihatan. Maknanya kita boleh melihat sesuatu yang kita sukai. Kan seperti kita boleh melihat muka kedua ibu bapa kita, kan suami boleh melihat kepada isteri dan anak-anaknya, kan isteri boleh melihat kepada suaminya. Jadi kesemua nikmat yang kita dapat daripada semata-mata penglihatan tersebut ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kebanyakan daripada kita dia akan berasa seronok dengan semata-mata penglihatan. Maka sebab itulah manusia tadi cat rumahnya dengan cantik. Maksudnya dia tadi menghiasi rumahnya, kan membuat hiasan-hiasan, apa lagi, membela binatang-binatang di dalam rumahnya, ataupun apa segala lah yang kita cantik kan maksud kita suka melihat rumah kita yang cantik, kenderaan kita yang cantik, anak isteri kita yang baik. Jadi penglihatan tu semata-mata penglihatan ialah satu nikmat, dan hendaklah kita kembalikan penglihatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita kata inilah kurniaan, pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala kepadaku, kan maka amat bersyukur. Jadi kalau kita baca alhamdulillah dan kita niatkan alhamdu tadi ialah segala perbuatan kita, kan sembahyang, puasa, haji, apa lagi, berkhidmat, berdiri, bekerja, mencari nafkah, itu semua kita sandarkan kepada Allah. Maksudnya kita beriktikad semua tu ialah perbuatan yang Allah Ta'ala zahirkan kepada diri kita. Kemudian sifat, kan segala sifat yang ada pada diri kita, seperti sifat ilmu, seperti sifat memandang, dan salah satu lagi sifat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ialah mendengar. Kan maksudnya dengan sebab ada sifat mendengar tadilah kita boleh mempelajari ilmu, kan kita boleh berhubung dengan manusia lain. Maksudnya kita boleh menambahkan ilmu. Maksudnya kalau kita tengok manusia tadi, kan salah satu minat pada diri manusia ialah mendengar lagu. Maksudnya mendengar lagu, dia menggunakan satu sifat namanya as-sam'u, pendengaran. Jadi dengan sifat pendengaran tadi, kita boleh mendengar orang membaca Al-Quran, kita boleh mendengar azan, kita boleh mendengar tazkirah, kita boleh mendengar kuliah. Kesemua itu ialah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadirkanlah makna sifat tadi tu apabila kita tadi membaca alhamdulillah.
Itu peringkat kedua, iaitu sifat yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu yang ketiga daripada lafaz alhamdu ialah kewujudan diri kita. Maksudnya semua nikmat yang kita kecapi, nikmat perbuatan, nikmat sifat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kesemua tu ialah cabang daripada kewujudan diri kita. Jadi macam manakah kita nak faham kewujudan tadi tu nak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka kita kena beriktikad kewujudan kita lillahi, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kewujudan kita ialah kewujudan yang diistilahkan sebagai wujudun aradiyun, wujud yang baru datang, ataupun diistilahkan sebagai wujudun bi ghairihi, kewujudan dengan sebab sesuatu yang lain. Maka semua nikmat yang kita ada sekarang, penglihatan, perbuatan, sifat, kita boleh rasa makanan, kita boleh rasa segala keseronokan yang Allah telah ciptakan kepada kita di dunia dengan sebab nikmat yang teragung, iaitu kewujudan zat kita. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan semenjak azali untuk menzahirkan kita manusia dan segala makhluk di alam semesta. Jadi kewujudan itu pun jangan kita sandarkan kepada diri kita. Maksudnya kita kata saya wujud bersama-sama dengan Allah. Kewujudan saya seperti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu ialah syirik yang sebenar-benar syirik. Dan hendaklah kita berkata kewujudanku lillahi, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menumpang kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu 3 sudut yang boleh kita hadirkan sentiasa apabila kita membaca alhamdulillah. Maknanya kepujian perbuatanku, kepujian segala sifatku, kepujian kewujudanku lillahi rabbil alamin, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga apabila kita dapat menghadirkan makna tersebut, jadi kita dapat menghayati makna itu pada diri kita. Sebab kita yang ada kepujian tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala mengurniakan alhamdulillah itu kepada manusia. Kan makhluk yang paling dia sayang, makhluk yang paling dia cintai, makhluk yang paling sempurna diciptakan. Jadi kita kajilah alhamdulillah itu pada diri kita. Kaji pada diri kita, segala kebaikan yang ada pada diri kita, anggota zahir, anggota batin, kesemuanya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari itu beberapa panduan apabila kita membaca lafaz alhamdulillah. Jadi kita rujuk kepada syarah yang kita dah maklumkan baru ni, Al-Jawahir Lu'lu'iyah. Jadi dalam syarah ni penulis dia ada memberi kepada kita beberapa faedah. Antaranya dia kata lafaz Rabbi yang kita baca alhamdulillahirabbil alamin tu, dia lafaz Rabb, dia ialah dimulakan dengan huruf ra dan ba, dan selepasnya ada huruf ba. Jadi penulis kata sekiranya lafaz tadi dibaca dalam keadaan normal, kan, maksudnya ra, ba dia merujuk kepada Rabb, maksudnya yang menjaga. Tapi dia kata dia boleh juga dibaca sebagai diterbalikkan. Maksud kita terbalikkan huruf tersebut, kita bacanya sebagai ba ra. Jadi apabila kita terbalikkan Rabb kepada Bar, dia merujuk kepada satu nama Allah yang lain, iaitu Al-Bar. Jadi Al-Bar dia bermakna Al-Muhsin, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang terlampau banyak memberikan nikmat. Jadi dia kata salah satunya nama Allah, satu-satunya nama Allah yang boleh dibaca secara ke depan dan boleh diterbalikkan ialah nama Rabb, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa faedah kita nak membincangkan makna terbalik tadi? Supaya kita boleh hadirkan makna tersebut. Kenapa bila kita baca Rabb, kita hadirkan juga salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang tersirat di dalam lafaz Rabb ialah lafaz Al-Bar. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang amat banyak memberikan nikmat kepada kita. Maksudnya Rabb kita rujuk kepada penjagaan. Maksudnya ibu bapa menjaga anak-anaknya. Tapi anak tadi dia kena faham, penjagaan ibu bapa kepada anaknya diselubungi dengan pemberian nikmat yang amat banyak. Maksudnya ibu membelikan pakaian, bapa membelikan pakaian, kan, bapa membeli makanan setiap hari untuk anak dan ibu tersebut. Bapa tadi menyediakan tempat tinggal, kenderaan. Jadi penjagaan daripada sudut umum ni ialah penjagaan. Tapi penjagaan tadi kita kena faham tersirat di dalamnya al-in'am, maksudnya al-ihsan,
pemberian kurniaan yang banyak, terlampau banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita baca Alhamdulillahi Rabbi, kita boleh hadirkan makna Allah menjagaku. Dan Allah bukan semata-mata menjagaku sahaja, bahkan dia menggunakan pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Quran. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu bilang nikmat Allah tersebut, nescaya kamu tidak boleh membilangnya. Dan dalam kitab ni juga dinyatakan bahawa qil innahu ismullahil azam. Setengah ulama menyatakan bahawa lafaz Rabb dialah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang teragung. Lima warada fil hadis, kerana datang dalam hadis, iza qala al-'abdu ya rabbi qala Allah Taala labbaika 'abdi sal tu'ta. Maksudnya dalam hadis nyatakan apabila seseorang hamba berkata ya rabbi ya rabbi ya rabbi, Allah akan menjawab, labbaika, aku menyahut seruanmu wahai hamba-Ku, sal, kamu mintalah apa yang kamu kehendaki, tu'ta, nescaya kamu akan diberikan. Jadi apabila kita menyebut lafaz Rabb tersebut, maka kita ketahuilah bahawa kita sedang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita berasa amat seronok. Dan apabila kita tadi memegang telefon, kan maksudnya kita tadi berhubung dengan seseorang di dalam mesej ataupun WhatsApp ataupun seumpamanya, kita rasa amat seronok berhubung tadi sebab kita tanya dia soalan, lepas tu dia jawab. Kita tanyakan sesuatu ataupun kita bagi satu pendapat, lepas tu dia hurai ataupun dia ulas atau sebagainya. Jadi keseronokan kita tadi ialah berhubung dengan manusia. Tapi bagaimanakah kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita bacalah ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Rabbi. Maka bila kita bercakap dengan Allah, jadi dalam hadis dia kata qala Allahu. Allah sememangnya bercakap dengan kita, cuma permasalahan sekarang ini kita saja yang belum dengar. Dan tetapi hadis menyatakan Allah tetap bercakap dengan kita. Allah kata labbaika, aku menyahut seruanmu wahai hamba-Ku, sal tu'ta, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, nescaya kamu akan dikurniakan. Jadi kunci ataupun ucapan untuk kita bercakap dengan Allah, kita bacalah ya Rabb dan segala doa-doa yang diajarkan. Ataupun kita baca saja Fatihah tadi tu. Dan Fatihah tadi ialah satu ayat Al-Quran yang apabila kita baca, Allah akan menjawab setiap ayat-ayat tersebut. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama yang lain, man aktsara zikra hadzal ismi ajaballahu da'watahu wa qada hajatah. Maksud setengah ulama berkata, siapa yang memperbanyakkan menyebut nama ini, itu lafaz ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, ajaballahu da'watahu, nescaya Allah Ta'ala akan memperkenankan doanya, wa qada hajatahu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menunaikan segala hajatnya. Jadi itu kita boleh amalkan lafaz ya Rabbil alamin, ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin, ya Rabbi, ya Rabbana. Kalau kita ramai kita bacalah ya Rabbana, kan? Tapi kalau kita seorang kita bacalah ya Rabbi. Dan kita boleh juga baca ya Rabbal arsyil azim, ya Rabbas samawati wal ard, ya Rabbal arsy wal kursi. Apa sekadalah kita boleh sandarkan lafaz Rabb tersebut. Jadi apabila kita gunakan lafaz Rabb tanpa disandarkan kepada apa-apa kalimat, itu hanya boleh diniatkan kepada Allah saja. Kalau kita kata ya Rabb, Rabb hanya boleh dirujuk kepada Allah. Tapi kalau kita sandarkan lafaz Rabb kepada sesuatu benda, macam kita kata Rabbud Dar. Kalau kita kata Rabbud Dar, itu boleh diniatkan manusia pemilik rumah. Tapi sekiranya kita tak sandarkan lafaz Rabb kepada mana-mana lafaz, maka lafaz Rabb dia akan dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu cara penggunaan lafaz Rabb lah. Jadi kita sama ada baca ya Rabbi kan, ataupun ya Rabbu boleh baca. Yang kedua ialah Imam Nawawi berkata qayyumis samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala yang mendirikan langit dan bumi. Jadi dinyatakan dalam syarah ni faidatun. Jadi lafaz qayyum dia merujuk kepada salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Qayyum. Tapi kita maklum lafaz Qayyum sekiranya kita baca dalam ayat kursi, dia akan digabungkan dengan Al-Hayyul Qayyum. Jadi dinyatakan dalam faedah ni, man qala ya Hayyu ya Qayyum azhaballahu anhu kulla hammin wa huznin wa ghammin wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang menyebut lafaz ya Hayyu ya Qayyum, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan daripada segala kegelisahan, segala kerunsingan, segala kesedihan.
Jadi ini adalah ujian kepada manusia. Kan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berniat untuk masuk di atas sirat mustaqim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji di atas titian sirat tersebut. Jadi ujian yang tak boleh kita elak ialah kesedihan dan kegelisahan. Maksudnya itu ialah syarat ataupun itu ialah sunnatullah apabila kita berjalan di atas titian sirat mustaqim. Maksudnya kenapa yang Allah Ta'ala buat kesedihan tadi tu? Supaya kita tadi tidak berseronok dengan dunia. Supaya kita tadi memikirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, sekiranya Allah Ta'ala tak campakkan kesedihan, tak campakkan kerunsingan, maka kita tadi akan terpesong. Kita akan gembira dengan sebelah kiri, kita akan bergembira dengan apa yang ada di sebelah kanan, maka kita tidak akan lurus menghadap ke hadapan sirat mustaqim tersebut. Jadi salah satu cara untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan manusia di atas sirat mustaqim ialah Allah Subhanahu Wa Taala menguji ini dengan hammin, kegelisahan, kesedihan dan kerunsingan. Jadi sekiranya kita tadi ditimpa dengan ujian tersebut, maka bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Kan maksudnya tujuannya apabila kita ditimpa tadi dengan ujian tu supaya kita ingat Ya Hayyu Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup, hidupkanlah hatiku. Ya Qayyum Allah Taala yang menjaga langit dan bumi, maka tolonglah jagaku di atas titian sirat supaya aku dapat sampai kepadamu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu faedahnya, sebab kalau Allah Taala tak timpakan dengan kesedihan, nanti kita seronok. Bila kita seronok, kita terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lalai. Maksudnya kita tak nak menyebut pun namanya, nak meminta daripada Allah pun kita terlupa sebab kita berada dalam keadaan senang. Jadi kesenangan sekiranya tidak diasaskan dengan tauhid yang kuat, dia akan menyebabkan manusia tadi lalai. Jadi salah satu cara untuk Allah Ta'ala menyelamatkan manusia daripada tidak berada di atas sirat mustaqim ataupun daripada dia tadi tersasar daripada sirat mustaqim ialah Allah Subhanahu Wa Taala menguji ini dengan kesedihan, kegelisahan. Dan apabila kita dah rasa ujian tersebut, apakah ucapan yang kita nak baca? Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan apabila kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah Ta'ala akan jauhkan ujian tersebut. Jadi kita akan dipelihara di atas titian sirat mustaqim. Dan dalam dinyatakan juga Allah Ta'ala akan memberikannya rezeki daripada sudut yang tidak dia tadi ketahui. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, man qala dhalika kulla yawmin 40 marrah 'inda tulu'i syamsi ahyallahu qalbahu. Siapa yang baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum 40 marrah, sebanyak 40 kali, 'inda tulu'i syamsi, ketika matahari terbit, ahyallahu qalbahu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan hatinya. Maksudnya Allah Ta'ala akan menghidupkan hatinya. Allah Ta'ala akan menyediakan segala sebab untuk dia tadi dikurniakan dengan hati yang hidup. Kan maksudnya daripada dia tadi buat maksiat, Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada maksiat. Kan daripada dia tadi tak suka beribadat, Allah Ta'ala akan campakkan rasa suka beribadat. Kan daripada dia tadi tiada bimbingan, maka Allah Ta'ala akan menghantar kepadanya orang yang membimbingnya. Itulah makna ahyallahu qalbahu. Allah Ta'ala akan menghidupkan hatinya. Maksudnya Allah Ta'ala akan menghidupkan hati dia dengan pelbagai sebab yang Allah Ta'ala sendiri yang akan aturkan. Jadi apabila kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, kita niat. Kan maksudnya kita sebenarnya meminta daripada Allah, tolonglah aku tak reti. Kan macam mana nak menghidupkan hatiku, macam mana nak mendekatkan diri kepadaku. Jadi bila kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan mengatur perkara tersebut. Wa nawwara fikrahu, dan Allah Ta'ala akan menerangkan fikirannya. Wa yassara usrahu, dan memudahkan segala kesusahannya. Wa antaqahu bil hikmah, dan Allah Ta'ala akan jadikan dia bertutur dengan perkara hikmat. Wa syaraha bil ma'rifati sadrah, dan Allah Ta'ala akan buka hatinya dengan ma'rifat. Dari itu faedah apabila kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 40 kali pada ketika matahari terbit. Jadi sampai kepada situ habislah dua ayat pertama yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di awal kitabnya, iaitu lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qayyumis Samawati Wal Ardi. Kemudian Imam Nawawi menyatakan Mudabbiril Khalaiqi Ajma'in, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentadbir makhluk seluruhnya. Okay, jadi apabila kita bincang lafaz Allah mentadbir makhluk seluruhnya, jadi di sini ada satu kalimat tadbir. Jadi tadbir ni adalah lafaz Arab yang kita dah ambil dan kita masuk ke dalam bahasa Melayu, kita kata pentadbiran dan seumpamanya. Jadi lafaz tadbir, kalau kita cari dia punya kata akarnya, dia daripada lafaz dal bara. Lafaz dal bara ni dia merujuk kepada belakang.
Kan macam kita kata kemaluan belakang, kita kata dubur. Jadi dal bara tu dia merujuk kepada belakang ataupun merujuk kepada penghujung. Jadi bila kita kata Allah ialah pentadbir, apakah makna Allah ialah pentadbir? Maksudnya Allah yang menentukan hujung sesuatu perkara. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dia yang berkuasa. Dialah yang memilih untuk menentukan hujung sesuatu kuasa. Sesuatu perkara yang kita usahakan. Jadi sekarang ni, sekiranya kita mentadbir, saya kata saya nak mentadbir, maka itu adalah satu kesilapan. Kerana seolah-olah kita kata, aku yang nak menentukan hujung sesuatu perkara. Jadi kita mentadbir itulah satu kesilapan. Salah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dinyatakan dalam hikam, arih nafsaka minat tadbir. Kamu rehatkan diri kamu daripada mentadbir. Kerana Allah Ta'ala yang buat, kamu tak akan boleh buat. Jadi daripada sudut pentadbiran, lafaz tadbir itu kita jangan sentuh. Kerana itu ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Habis apakah yang kita kena buat? Yang dituntut daripada manusia ialah usaha dan perancangan. Ataupun kita istilahkan sebagai usaha ataupun kita kata sebagai perancangan. Jadi perancangan sekiranya diusahakan oleh manusia itu tak salah. Maksudnya kita usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita usaha untuk mencari rezeki, kita usaha untuk memajukan sesuatu perkara, tapi jangan sekali-kali kamu mentadbir. Maksud jangan sekali-kali kamu menetapkan apakah hujung yang akan terjadi. Kerana itu ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita disuruh merancang, kita disuruh berusaha. Tapi di sini ada satu sudut pentadbiran yang ini kamu jangan sentuh. Ini ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berusaha, apa yang kita nak hadirkan di dalam diri kita, berusaha mesti disertakan dengan istilahnya tafwidun, iaitu penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha secara zahir, di dalam hati kita tadi tafwidun, serahkan kepada Allah. Jadi dia ada tiga segi. Tiga segi ni yang dituntut ke atas kita dari segi zahir jasmani ialah perancangan, berusaha. Dituntut di dalam batin kita ialah tafwidun, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dilarang ialah at-tadbir, mentadbir. Mentadbir maksudnya menentukan hujung apa yang akan terjadi. Jadi sekiranya kita boleh faham ketiga-tiga ni, maka ada perkara yang kita dituntut. Kita dituntut merancang, berusaha, dan kita dituntut at-tafwid, menyerahkan penghujungnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerahkan apa saja natijah kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita mentadbir. Kerana mentadbir ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinyatakan dalam hikam, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkanlah diri kamu daripada menentukan apa saja hujung yang akan terjadi. Jadi sekiranya kita faham perkara tersebut, jadi kita boleh lihat, macam kita tadi menguruskan anak kita, kita mendidik anak kita, kita memberikannya makanan yang sihat. Maksud kita hantarnya ke sekolah, itu ialah usaha yang kita mampu buat. Tapi jangan kita fikir, oh anak aku mesti jadi macam ni. Anak aku mesti hidupnya sampai umur macam ni. Anak aku mesti masuk universiti ni. Atau anak aku mesti berjaya macam ni. Itu semua dipanggil pentadbiran. Pentadbiran tersebut ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mengambil hak Allah tersebut. Dan jangan kita hukum sesuatu perkara ke depan. Kerana menghukum perkara yang akan berlaku di depan ialah dinamakan pentadbiran. Dan sekiranya kita mengambil pentadbiran tersebut, maka hukumnya haram. Dari itu yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, mudabbirul khalaiq ajma'in. Maksudnya Imam Nawawi nak ajar kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala dia yang mentadbir. Habis yang dituntut kepada kita ialah usaha. Jadi sebagaimana bila kita dah faham perbezaan antara perancangan dan pentadbiran, maka kita boleh lihat banyak hadis yang Nabi SAW dia gabungkan perancangan disandarkan kepada manusia, pentadbiran disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana contohnya hadis yang kita dah biasa dengar, man salaka tariqan, siapa yang menjalani sesuatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallah. Okey, jadi Allah yang akan memudahkan jalan kepada syurga. Okey, jadi yang kat depan ni, yang manusia berusaha mencari ilmu. Ini dia panggil perancangan. Ini adalah usaha yang kita buat. Tapi hujungnya, apa yang akan jadi, syurga ke, berjaya ke, pandai ke, tak pandai ke, ini adalah kerja Allah. Sebab tu di akhir dia kata, sahhalallah. Disandarkan perbuatan sahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal cerita tentang manusia, di akhir cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di awal ialah perancangan, usaha, ikhtiar manusia, tetapi hujungnya
ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang akan memudahkan seseorang masuk ke dalam syurga. Dan kalau hadis yang lain yang kita pun biasa dengar, masa Nabi SAW bersabda, man satara musliman, siapa yang menutup aib seseorang, apa dia punya natijahnya? Satarallahu fid dunya wal akhirah. Pentadbiran tu di sisi Allah. Allah yang akan menutup aib seseorang tersebut di dunia dan di akhirat. Dan kalau kita biasa pergi sembahyang Jumaat, imam tadi akan berkata daripada hadis Nabi Muhammad SAW, man wasala saffan, siapa yang menyambungkan saf, maksudnya dia rapat-rapat, dia luruskan saf, ini ialah usaha kita. Kita hanya menyambungkan saf di pihak Allah, pentadbiran Allah, wasalahullah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyampaikan orang tersebut kepada Allah Taala. Lepas tu, man qata'a saffan, siapa yang memutuskan saf tersebut, maksudnya disandarkan perancangan ataupun usaha tadi kepada manusia, dia punya pentadbirannya ataupun penghujungnya ialah man qata'ahu Allah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memotongnya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesemua hadis ataupun kebanyakan ayat-ayat Al-Quran, dia mengajar kepada kita dua sudut tadi ni. Maksudnya perancangan dan pentadbiran. Kita dituntut merancang, kita dituntut untuk berniat, untuk berusaha, tetapi kita diharamkan mentadbir. Maksud kita dilarang daripada menghukum apakah perkara yang akan terjadi, kerana itu ialah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga kita dapat membezakan perkara tersebut. Maksudnya ada tiga sudut yang kita kena bincang, yang kita kena ingat. Perancangan mesti disertakan dengan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perancangan tadi jangan disertakan dengan pentadbiran, kan? Kerana pentadbiran ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang dituntut daripada kita ialah at-tafwid, maknanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Imam Nawawi dia sebut mudabbirul khalaiq ajma'in, dia bagi tahu kepada kita Allah pentadbir. Jadi kamu jangan mentadbir, kan Allah Subhanahu Wa Taala dia yang menentukan apa saja penghujung. Maka kita dituntut hanya berusaha. Jadi seolah-olah Imam Nawawi dia nak mengajarkan kepada kita tentang perbezaan antara pentadbiran, kan, usaha dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Nawawi berkata, ba'isir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin wallahu ta'ala alam. Jadi moga-moga kita dapat memahami beberapa ungkapan ayat, maksudnya 1, 2, 3, 4, maksudnya 4 ayat pertama daripada Imam Nawawi. Jadi sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, nanti insya-Allah kita sambunglah ayat-ayat seterusnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga kita dapat sama-sama memahami dan mendapat ilmu yang bermanfaat dan boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Dan segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma altuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallah minna minkum. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, dan moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua.